Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bersedia sekarang untuk memasuki satu lagi ruang ilmu pada malam ini. Kita boleh mulakan dengan satu topik yang agak beremosi sedikit pada malam ini sebab maklum saja siapa yang pernah kena kanser, sila tulis kat situ. Saya pernah, ataupun saya sedang, ataupun saya akan. Saya bunyi macam melawak akan, tetapi kan 1/4 dalam masa depan nanti, tahun-tahun yang akan datang. Sekarang 1/5, 1/6 setiap manusia yang di muka bumi ini ada peluang dan dah kena pun kanser. Maka statistik ni telah dibuat sehinggakan 1/4. That means 1 in 4. Kalau 1/2 tu saya pernah dengar juga, tapi kajian tu agak menakutkan sangat, jadi kita tak nak cerita sama 1 in 2. That means 1 in 2 you toleh ke kiri atau you toleh ke kanan, dah nampak orang tu, betul? Ataupun kita sendiri. Jadi bagi mereka yang sedang kena, saya minta you banyak bersabar dengar cerita saya. Yang dah kena berhati-hati supaya tidak relapse. Dan yang akan kena tu yang paling saya nak cuba tarik perhatian anda, semoga anda dapat hindari, sebab semua yang saya cerita pada malam ini adalah merupakan satu realistik punya pengalaman. Melalui pengalaman sendiri, anda mesti kata, oh doktor, you ada family, you ada masa tu memang ada isteri jaga you, ada anak-anak lagi yang menemani you, kawan-kawan ramai, betul. Tetapi saya nak cerita pada you, kenapa topik yang saya pilih pada malam ini ialah 3 cara bagaimana kita nak bertarung dengan kanser ni, macam nak bersilat dengan kanser ni dalam keadaan bersendirian. Maksud saya senang aja. You rasa kadang-kadang macam you berkawan ataupun berteman ataupun ada family, betul tak? Yang tinggal kadang-kadang cuma family you di ujung-ujungnya. Kawan kadang-kadang datang 3 minggu pertama atau 2 hari pertama. Kalau you masuk hospital pun dia datang sekali. Dia ada banyak masalah lain dan dia pun ada banyak masalah sendiri pun nak diselesaikan. Jadi dia melawat you sebagai teman, sebagai dia sayang you, betul. Ujung-ujungnya saya nak cerita pada you all, semua pesakit kronik terutama sekali, especially cancer yang tidak baik dalam masa, tak mungkin baik kadang-kadang seminggu 2, bukan macam demam, sebulan 2 pun belum tentu, setahun 2 pun kadang-kadang belum tentu kan. Maka bila dia berpanjangan, maka kita ada yang dinamakan berseorangan, kita akan sepi. Saya yang cerita pada you ni pun, walaupun ada tukang masak, maksudnya ada pembantu rumah, ada partner saya, isteri, anak dan sebagainya, pergi sekolah, balik sekolah. Kadang-kadang kita, waktu kita sihat tu kita boleh pergi ambil dia orang pun macam biasa. Tetapi bila kita balik duduk dan bila berdepan dengan kanser yang kita sedar-sedar kita memang ada juga kanser tu, belum doktor kata cure lagi, memang kita merasakan sunyi, sepi, berseorangan. Bahkan kalau kita tak ada sesiapa, tidak ada orang yang tunjuk kasih sayang pada kita, itu lagi dahsyat lah. Jadi malam ni kita bawa anda sampai ke peringkat kalaupun you tinggal seorang sahaja. Saya ada kes-kes yang baru ni saya pergi Europe kan, pergi London semua tu, ada kes-kes yang orang Malaysia yang duduk di overseas, kadang-kadang dah lama duduk, bertahun-tahun dah jadi rakyat UK pun, dapat PR semua. Lepas tu ikut husband, kata husband meninggal dulu, faham? Jadi you tinggal seorang kat overseas. Kalau seorang-seorang tu biasa kat sana, dia orang ada banyak support lah, sikit sebanyak. Kalau you telefon ada orang datang bantu, tetapi you tetap berseorangan. Jadi tuan-tuan sekalian, ada seorang 2 lagi yang akan datang daripada overseas, yang datang balik ke Malaysia nak tengok adik-beradik mereka masih berseorangan datang. So kita melalui pengalaman menceritakan ada 7 perkara dasar dan 3 cara untuk menyelesaikan ataupun melawan juga kanser, walaupun doktor lambat nak bagi ubat ataupun you tak cukup duit. Kadang-kadang doktor kata tak ada ubat kalau you tak boleh bayar sekian-sekian. Kan ada ubat yang macam RM5,000 sebulan, pernah dengar tak? Dan kebelakangan ni ada magic pill tu yang baru keluar dalam 5 tahun lepas. Tahun ni nak dibuat kajian lebih mendalam supaya dia boleh keluarkan dengan cepat. Yang tu macam magic untuk colorectal cancer.
mereka tengah buat untuk pankreas, mereka tengah buat untuk inilah GIT, usus tamak dan sebagainya, dan terusnya mereka akan buat untuk paru-paru pun. Katanya yang dibuat 14 orang tu, 14 orang tu semua clear daripada penyakit colorectal cancer. Berarti memang ada dari semasa ke semasa rawatan. Sekarang saya nak cerita, kalau kita tidak ada rawatan ataupun rawatan yang tidak begitu serasi, tidak begitu berhasil, apa kita nak buat lagi? Alright, ready? So, 7 dasar, 3 yang saya janjikan pada anda cara yang paling efektif. Boleh dengar Okey, nombor 1. Kita kena 1 sampai 7 ni nak betulkan diri kita dulu. Sebab sebelum kita pergi kepada fizikal, kita kena jaga minda dahulu. Kalau minda tak kuat, berseorangan, sunyi sepi pula tu, sedih bukan main. Tadi ada orang gambar banyak emoji yang air mata berderai-derai jatuh. Saya faham. Amat faham. Tak payah you cerita detail pun, kita pernah melalui proses yang sampai air mata dah kering. Faham? Okey, so yang lain dengar. Kalau yang belum berpengalaman, you mau tak mau, disebabkan kita dah termasuk di dalam ruang Tuhan bagi fitrahnya, kita sekian dah ada family dulu, sekarang mungkin family dah habis, pergi ke mana tak tahu, tinggal seorang-seorang ni, maka kita kena mulakan dengan jaga baik-baik. Yang saya kata apa, mula-mula sekali ialah percaya kepada diri sendiri. Saya ulang, kena percaya kepada diri sendiri. Kalau you tak boleh percaya pada diri sendiri, you masih lagi nak mengharapkan orang, tak boleh. Jadi prinsip pertama ialah apa saya kata, you kena berperang sendirian, dan you punya reaksi pilihan sekarang ialah you got no choice. Bila tidak ada pilihan, maka you kena mulakan dengan believe in yourself. Alright, you tak boleh bandingkan dengan Allah. Kalaulah I ada family, kalaulah I ada orang putih panggil extended family, dah lah family yang rapat, suami isteri ataupun mak bapak kalau yang masih ada, ataupun abang turun daripada kampung ke, atau duduk berdekatan, kan hebat tu, kan best kan. Tapi sebenarnya tak. You macam mana rapat dia orang pun, dia kena balik. Dia akan balik dan dia akan pergi ke family dia sendiri, dan kadang-kadang dia lupakan, bukan dia lupakan you, sebenarnya kadang-kadang dia lupakan you juga, sebab dia ada cerita lain. Ini bukan nak merendahkan family ataupun kerabat kita, tak. Tapi kan saya dah kata tadi, kan kalau kita meninggalkan besok, paling lama orang ingat kita 3 hari je. Kawan-kawan, betul tak? Lepas 3 hari tu, dia teruskan dengan hidupnya sendiri, betul tak? Bahkan lepas dia kata innalillah tu, lepas tu kalau dia tutup, kalau dia tak pergi melawat you, dia tutup dia punya WhatsApp, masa tu juga kadang-kadang dia terlupa pada you, betul? Maka kita kena faham yang kita akan tinggal bersendirian. Itu kalau tak mau terima hakikat tu, susah. So kalau you tak percaya pada diri sendiri yang you boleh tinggal seorang, atau buat rawatan ataupun bertarung ni lawan dengan penyakit kanser, terutama sekali berseorangan, susahlah. So you kena mula believe in yourself, percaya pada diri you yang you boleh lawan. Kalau ni tak boleh, kena praktis sampai boleh. Sebab saya bagi tambahan sikit lagi, you kena nombor 2, faham kelebihan diri you. Memang kita kadang-kadang dalam keadaan sakit, kita rasa rendah je, kita rasa tak kuat je, kita rasa macam mana nak motivate, nak bermotivasi dalam keadaan doktor kata stage 3 dah, ataupun you cuma tinggal 8 bulan je lagi. Susah tu kan. Macam saya, doktor kata dulu, you have only 50-50 chance. Kalau you punya respons kepada saya punya rawatan ni 3 bulan pertama dah nampak positif, okey. Kalau tidak, 50% je lagi chance. Macam mana kita nak hidup tu? So kita kena percaya kita ada kelebihan yang Tuhan bagi. Dan bila you rasa macam tu kelebihan yang menjadikan you lebih daripada orang biasa yang berseorangan, dengan you berlebihan ni, lebihnya kat mana? Lebihnya sebab you tak lupa kepada pembuat kita, pencipta kita yang maha kasih dan penyayang, yang lebih dekat daripada urat leher you. Faham maksud saya tak? Yang ni yang selalunya menyebabkan orang boleh percaya balik pada diri sendiri, yang boleh memberi harapan. Dia ada hope. Apabila you ada harapan, you ada chance. Bila you rasa habislah, sebab tu saya kata apa tadi, nombor 2 ialah kelebihan kita. Terutama sekali orang Islam, kalau you boleh ingat balik yang Allah tu sentiasa lebih dekat daripada urat leher kita ni, dan dia maha pengasih dan maha penyayang, dan dia beri sakit kita tu mesti ada hikmahnya, maka you boleh faham bahawasanya you ada kelebihan.
sebab you dipilih sebenarnya. Saya dulu masa sakit tahun 2001, saya tak terasa macam tu. Tak ada orang ajak yang saya ni dipilih untuk jadi sakit, dan mungkin ada hikmahnya. Sebenarnya bukan mungkin, memang ada hikmahnya. Hari ni dah lepas 22 tahun baru saya faham dan tengok dia punya perjalanan hidup, hikmah dia apa, masa mana jatuh sakit, masa mana bankrupt, masa mana naik balik bisnes, masa mana boleh dapat produk yang baik, boleh bantu orang lain, macam mana boleh kongsi lagi pendapatan dengan orang lain. Baru saya faham bahawasanya kita ada kelebihan. So you memang ada kelebihan. Paling-paling orang kata paling-paling busuk lah, dosa kita dileburkan. Paling busuk tu. Best lah kan. Nombor 2, paling-paling kalau tak itu saja, Tuhan bagi naikkan lagi darjat kita. Kita lebih sabar, kita lebih dekat dengan syurga. Kan Tuhan dah nak bagi pasport tu kan, tu tak. Bahkan kalau masa kita teruk sangat sakit, derita sangat, pasport Tuhan dah cop, masuk kan. Kita tak nak lah semua tu buat sementara waktu kalau you masih belum selesai masalah-masalah apa tu rumah tangga, belum apa lagi, you nak selesai dulu. Betul lah kan, you nak selesai hutang piutang you semua, saya faham. Tetapi kalau terjadi, tu dia meleburkan dosa, lepas tu nak bagi you pasport, lepas tu mengangkat you punya darjat, dan ujung sekali menduga you just to test you sama ada kita boleh tak boleh. Jadi kita ada kelebihan kat situ. Nombor 3, dari sudut minda pula, you kena ada role model. Ada tak sesiapa yang you tengok pernah sakit kanser, walaupun doktor kata dah give up, maksudnya dah tak boleh lagi dah, doktor yang give up, dia tak give up? Ada tak kes-kes macam tu? Saya ni taklah orang kata apa sampai teruk-teruk jugalah kan, dah tak boleh dengar pekak semua. Kalau you nak ambil role model saya ni, boleh juga. Saya taklah teruk setengah orang lagi teruk, faham tak? Sampai dah kuning, sampai dah orang kata dah busung, dah liver dah memang jahanam dah semua tu, kidney dah fail semua, pun ada yang reverse. Tuhan kalau nak tarik balik, dia yang bagi. So maka ambil orang tu, jadikan model, jadikan role model, jadikan contoh. Ada tak? Saya dulu tak ada contoh siapa pun. Saya ambil siapa ambil saya sendirilah kot, sebab saya memang dari kecil memang kaki lawan. So senang sikit lah bila you ada jenis yang kaki rebellious, apa saja yang patut lawan kita lawan. So you cari siapa seorang. So nombor 3, kena ada seorang. Kalau tak ada seorang, you pilih juga. Kalau tak pasal sakit pun, you ambil dia sebagai orang yang kuat semangat. Ada tak? Okey, boleh kan? Paling-paling kita ambil Rasul kita lah, Rasulullah SAW kan, macam mana dia hadapi masa dia berperang, dia sakit, kena baling batu semua tu, itu contohnya kan. Okey, nombor 4 ialah fokus kepada kelebihan ni. Bila you ada kelebihan macam ni, saya kata apa tadi, sebagian daripada kita tahu yang kita tu kaki penyabar, bagus, ataupun you kaki yang orang kata apa, boleh redha. Ada tak? You kuatnya kat mana? Dari sudut spiritual pun boleh, dari sudut fizikal pun boleh. You masih lagi boleh bergerak, so you ada kekuatan bergerak. Setengah orang kanser nampak macam normal pun kan, ramai yang kena breast cancer, ramai yang ada masalah ni lah, usus dan sebagainya, masih lagi kalau pergi office pun ada kan. So you kena fokus kepada kekuatan you. Ada tak? Contoh, saya ada gout kan, okey, saya terus terang, so kaki saya rosak, maksudnya ada naik dia punya timbul-timbul tofai. Tahu tofai tak? So tak boleh pakai kasut dan sebagainya. Sebelah kiri tu nak kena cari kasut yang kalau boleh saiz sebelah lebih besar daripada belah kanan. Tak malu nak cerita ni, tetapi nak membuktikan kalau saya cuma fokus kepada yang bengkak bulat seketul macam tu, dan saya rasa body saya semua tak boleh pakai, habislah. Rupanya tangan masih, tangan nak cakap pula, bila dah tua ni dah tak rasa pula ni pula. So kadang-kadang 3 ni dia terasa balik. Tapi katakan saya fokus ni, nak pakai jam ni pun tak boleh. Sebenarnya susah nak pakai jam ni, sebab nak ni kan, nak pusing-pusing ni, sebab dia kebas, tak rasa apa ni jari ni. So katakan saya cuma fokus benda yang lemah ni, saya lupa kepada tangan kiri ni. Walaupun dah tak tulis kat sini dah tak betul, belajarlah tulis kat sini. Kepala boleh pakai lagi, mulut boleh pakai lagi, ceritalah. Berarti you kena ambil kelebihan dan kemampuan lain yang masih tidak rosak, fokus dan pakai dia, sehinggakan you lelah dan letih, tak boleh fikir yang you sakit tu. Yang sakit tu sampai tak nampak lagi dah. Faham? So
So tu bila saya cerita pada you all, you nampak macam saya tak sakit apa, betul tak? Sebab apa? Saya fokus kepada anda. Itu dia. So you kena belajar fokus kepada apa yang you boleh buat lagi. Katakan you masih boleh masak, fokus kepada masak, fokus kepada cari resipi baru, fokus kepada pergi menanya khabar kepada jiran dan sebagainya. Maksudnya buat je pada penyakit tu. Maksudnya biar sakit tu jadi nombor 2 dan yang lain tu jadi nombor 1. Baik, seterusnya sikit je lagi. Ready? Keluar. Ni seterusnya nombor 5, keluar daripada zon yang nyaman. Maksudnya you kena terima hakikatnya kita berjuang dalam keadaan kesakitan, betul tak? Dalam keadaan yang teruk, dan bukan teruk sikit-sikit, teruknya bernama kanser. Maklum sajalah, apa lagi jenis penyakit yang orang takut, betul tak? Dan memang dia boleh membawa maut pun, tetapi ramai juga yang boleh sihat walafiat. So seterusnya, ingat ya, doa saja mencukupi, tetapi tidak cukup mencukupi. Boleh faham maksud saya tak? Ramai orang boleh doa saja, tapi kalau tak buat yang saya nak cerita kejap lagi, mungkin you kekurangan sesuatu yang Tuhan suruh pun berusaha, betul tak? So saya kata apa? Hidup ini pastinya sulit. Kalau tak kena kanser pun dia sulit lain. Ada perkataan-perkataan kesulitan ekonomi lah, kesulitan silaturahim, betul tak? Kesulitan politik dan macam-macam. Sekarang ni orang banyak yang tak betul pun, faham tak? So tabung pemikiran kita tu harus sentiasa jangan dikosongkan, sebab takut nanti masuk benda-benda yang negatif. Sebab apa? Kita ni lemah. Sifat manusia, Tuhan kata, aku jadikan kamu dalam keadaan lemah dan pastinya aku akan duga kamu. Jadi kita kena kuat. Kita tahu Tuhan dah nak buat kita macam ni, kita sedar, kita lawan. Bukan lawan Tuhan, lawan kepada dugaan tu. Sebab bila kita menang nanti, kita akan jadi cun. Sebab apa? Bila kita keluar daripada zon nyaman, maksudnya kan kaki dah sakit, nak kena pergi jalan juga. Sebab apa? Dr. Nordin kata kalau tak exercise langsung tak boleh. So jalan cara orang sakit lah. Okey, katakan sekejap lagi saya suruh you pergi juga cari sedikit pekerjaan yang menjadikan you lebih fokus kepada benda yang you suka buat dahulu. Carilah benda tu. Dia tidak comfortable. Dulu you boleh tulis dengan semua jari mana pun boleh. Sekarang nak kena pakai jari terekot-ekot lah tulis. Tak apa. Itu yang saya maksudkan, keluar daripada zon yang aman dan nyaman. Dulu you boleh bawa kereta jauh-jauh, no problem. Sekarang tak boleh, kena berhenti. Berhentilah, tak apa. Asalkan kita lawan, tak menyerah kalah. Last 2 sebagai preparation sebelum saya bagi 3 ni mustahak ni. Tapi lagi 2 ni pun mustahak. Bangun. Saya suruh bangun. Bukan bangun daripada fizikal tu. Bangun daripada pemikiran yang jatuh. Setiap orang yang kena kanser memang jatuh. Saya tak nafikan. Jangan-jangan you akan jadi strong, macam senyum all the time. Saya pun masa sakit dulu tu ada kala kita menangis seorang diri. Takkan kita nak tunjuk depan anak-anak kita. You patut tahu apa yang berlaku semasa dapat berita tu. Saya dah cerita dulu kan. Masa kawan saya kan satu kelas, dia dah jadi profesor. Dia yang check saya punya biopsi kan, dalam lymph node. Kan saya kena lymphoma kan. Dia tarik keluar. Kan saya selalu cerita dia tepuk. Masa dia tepuk belakang tu, masa nak bawa kereta balik dah dapat berita. You bayangkan tak keseorangan tu. Itu yang saya maksudkan, keseorangan. Jadi apabila you keseorangan, kalau nak terpaksa menangislah. Memori lama, memori yang sedih, yang pedih, yang you rasa risau, dan masa depan you tengok muka anak you masa tu kan, you tengok partner you apa nak jadi, siapa nak jaga you punya ni lah, nak bayar rumah dan sebagainya, macam-macam masuk. You jangan risau. Benda tu bila dia datang, biar dia datang. Kalau you lawan, walaupun kita bertarung, tapi ada kalanya kita kena let go. Itu yang dipanggil let go and feel good tu. Bukan let go sampai dia tak boleh datang langsung. Kita manusia, kita ada memory, kita ada record yang dia trace. Daripada kecil lagi dia dah ada benda tu. Itu salah satu penyebab kena kanser pun. Kadang-kadang terguris terlalu banyak rekod lama tu, sampai kan dah lagu pun tak dengar lagi dah. Kalau dimainkan nampak yang tak elok je. Jadi kita, bila saya kata let go tu, lepaskan.
Kalau tak boleh semua, lepaskan 50%. Pasal apa? Tak mungkin manusia, bila saya kata let go, boleh let go 100%. Itu bukan namanya manusia. So, kalau dia datang balik, benda yang menyedihkan you, kenapalah dia tinggalkan aku, kenapa dia buat perangai macam ni, kan kadang-kadang husband punya pasal. Saya tengok jarang-jarang isteri punya pasal. Ni bukan saya nak berbelah kepada perempuan, tak. Tapi kebanyakan breast cancer, kalau saya tak tanya apa lelaki partner you buat, salah saya. Saya mesti dan wajib tanya. Sebab kebanyakan kes ada cerita. Tak salah kita panjangkan malam ni, sebab saya nak cerita yang 3 tu. Dan kita tutup dengan preparation, iaitu enthusiastic. You kena bersungguh-sungguh nak baik. You kena betul-betul percaya yang Allah kalau tak tarikkan umur you belum sampai, dia akan bagi baik, insyaAllah. You kena behave, you kena berperangai macam dah baik all the time. Tak ada cancer. Walaupun you tengah buat rawatan apa-apa pun, you buat macam dek aja. Itu sebabnya bertarung dengan kanser ni, dia bukan satu destinasi, dia satu perjalanan. Jadi kalau perjalanan tu, you kena nikmatilah perjalanan tu, sama ada pahit, maung, gembira. Kadang-kadang bila dah remission, dah kecut, you rasa baik. Kadang-kadang dia bengkak balik, rasa down. That's part of perjalanan. Dia merupakan ibadah tau, kalau nak lawan penyakit semua ni. Jadi kalau ibadah tu, you kena tunaikanlah ibadah tu. Dan dia merupakan tentangan, berarti dia kena kita lawan. Jadi kita kena menang lah kalau nak lawan tu kan. Dan dia satu anugerah. Saya dah kata tadi, anugerah yang tak semua orang dapat. Jadi kita kena terima dengan terbuka hati. Dia satu tugas you kena selesaikan. Dan dia satu cita-cita yang you kena capai. Cita-cita ni apa? Nak baik, insyaAllah. Semoga you boleh beramal. Lepas tu you kena tahu yang kanser ni satu misteri. Jadi you kena singkapinya. Maksudnya you kena cari jalan apa dia sebenarnya. Dan you kena tahu ini satu janji yang Tuhan bagi pada you, dan you kena tunaikan janji untuk baiki diri you. Dan ujung-ujung sekali dia kadang-kadang macam teka-teki kan. You kena pecahkan teka-teki ni, dan disebabkan dia dugaan, you kena banyak bersabar. Maka datanglah 3 yang tak guna cakap kosong, tak guna bagi motivasi, sebab program untuk orang sakit kanser, motivasi saya tak cukup. Ready? Nombor 1, you dengar ni, nombor 1 apa kena buat? Carilah oksigen sebanyak mungkin. Ini teknik pertama saya bagi pada you. Dengar. Oksigen. Udara yang bersih. Kalau udara yang tak bersih, sebab tu saya buat RXPO tu. You all mungkin tak fikirkan RXPO tu mustahak. Udara ni memainkan peranan yang penting sekali. In fact, number 1 ialah oksigen. Baiklah, katakan kita tak ada duit nak beli RXPO mesin tu semua. You kalau dapat peluang aja, kalau ada tempat yang bersih, yang berangin, you tolong pergi cepat-cepat ambil sebanyak mungkin. Setiap hari main 2-3 kali, sebagai satu amalan yang you sedar. Bila saya kata amalan yang you sedar, kan you tengah bernafas kang. Saya nak tanya you, siapa yang sedar you bernafas? Angkat tangan. Sekarang baru you angkat tangan, sebab you ditanya oleh saya, maka you sedar you bernafas. Kalau saya tak tanya, betul tak? Dalam 24 jam, dalam 1 minggu, dalam 1 tahun, berapa kali you sedar you tengah bernafas? Kan? Sebab tu bila pernafasan dengan yang dalam keadaan sedar, itu masuknya oksigen cukup banyak. Siapa yang boleh dapat banyak oksigen, itulah nombor 1. Bila you berseorangan, you kena cari dia. Sebab kalau cara lain, masuk hospital, dibantu doktor, pakar, inilah chemo, radiation semua, itu atas bantuan. Saya cerita ni kalau you seorang kat rumah ataupun tertinggal, siapa pun tak tengok you, oksigen tu lah. Maka cara yang paling sesuai untuk oksigen, siapa tahu? 1 dengan mesin pernafasan atau mesin udara yang bersih tu, yang tapis tu. Nombor 2 ialah cara yang paling free, iaitu exercise. Cara orang kena kanser punya exercise. Kalau sakit kaki, buat macam sakit kaki. Kalau sakit dada, buat macam. Kalau sakit gastrik ataupun ni lah, rectal cancer ke apa, sebelum dia datang darah tu dah, atau bengkak tu, sebelum dia kecut, you jalan semampu boleh. Maksudnya bergerak. Dengar tak saya cerita ni? Dan dalam cerita ni ada 5 bonus saya nak bagi pada you. Belajar mandi air panas campur dengan air sejuk. Saya banyak kali cerita. Nombor 2, belajar main dengan mandian angin. Saya ulang, mandi angin. Ya Allah, you kata doktor, engkau ni dah mula merepek lah mandi angin. Kan ada waktu-waktunya bila angin tu datang yang betul.
Angin yang sepoi-sepoi bahasa tu, angin macam tepi laut tu, mana nak cari kat Shah Alam ni kan kadang-kadang masuk kat dalam jendela you, sesekali datang you rasa syok aja dapat angin macam tu, you masuk dalam angin tu. Kan you pernah tengok tak wayang-wayang cerita Titanic ke apa-apa kan, dia pergi kat depan dia punya kapal tu, dia buat tangannya tu, wah, so angin tu pukul dia punya rambut, badan, kulit semua. You dapat yang itu, ambil banyak-banyak akak kalau dalam berseorangan. Jangan peduli orang nak kata apa, neighbor you takkan tengok you pun. Nombor 3, cari tempat yang ada tanah. Kan saya selalu kata grounding. Kalau nak ikut hati, so korek tanah tu, buang kasut semua, rendam kaki tu ataupun tanam kaki tu. Kalau dapat pergi pantai, tanam sampai ke leher pun tak apa. Ingat, kita kena buat lah sebulan 2 bulan sekali ke. Kalau ada air terjun, mandi dengan air terjun tu. So air, angin, tanah dan matahari. Kalau ahli-ahli yoga atau Jepun-Jepun, dia main dengan ni lah kan. Dia orang, kalau setengah agama tu main dengan api semua, kita tak boleh lah. Tapi dengan matahari boleh. Memang vitamin D3 pukul 10 sampai pukul 2 tu jemur. Seorang, peduli apa, betul tak? Kalau aurat buka sikit pun tak nampak orang je, you mandi betul-betul. Dan last kali, mandilah dengan zikir. Maksudnya dia kena ulang zikir-zikir tu. Anda lebih pandai daripada saya, maka jangan lupa. Itulah sebenarnya complete 5-5 sekali. Boleh? Okey, dah habis Itu cara nombor 1 yang saya janji 3. Nombor 2 adalah cara yang meningkatkan peredaran darah dengan tingginya nitric oxide. You tak faham nitric oxide tak apa. Nitric oxide ni adalah bahan yang natural dalam pembuluh darah, lining dia. Dia akan lebih keluar banyak apabila you buat sesuatu nanti, tapi dia membuka, dia relax you punya blood vessel, maka banyak oksigen akan sampai. Jadi kalau banyak oksigen akan sampai, maka cantiklah dia punya perjalanan nak baik kanser nanti. You berseorangan kan, you tak dapat tambahan daripada doktor apa-apa, tapi you buat sendiri. Cara untuk meningkatkan nitric oxide dan membuka pembuluh darah adalah benda yang saya duk cerita dah berpuluh tahun dah. Maksudnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Semalam saja saya dah bagi 20 sayur. Saya janji nak bagi 20 lagi buah-buahan. Tapi you fahamlah, asalkan buah tempatan, makanlah kamu yang ada serat. Kenapa? Sebab untuk mengikuti cara kedua, iaitu meningkat peredaran darah. Habis? Tutup. Nombor 3, iaitu yang ni you pernah dengar lah kan, orang sampai dah dapat Nobel Prize. Saya selalu kata Yoshinori Osumi ni kan, orang Jepun tu famous, dia dapat dengan study orang berpuasa, orang lapar. Jadi bila lapar dan berpuasa, dia dalam keadaan yang boleh makan kanser kita, dan dia boleh makan sel-sel yang dah damaged, maksudnya yang dah rosak, dah berkarat, dia mencuci. Jadi autophagy itulah yang memungkinkan kita baik balik. Yang orang kata, bukan doktor dah tak bagi chance kat kamu, tapi you tengok balik dengan semangat, dengan minda kita yang betul tadi, you dapat membetulkan balik keadaan dengan berpuasa. Ikut puasa yang selalu dalam DND diet. Malam, Isnin, Khamis, lepas tu 3 hari puasa putih, no problem. Lepas tu kalau makan paling banyak 2 kali je sehari. Cun. Air no problem, anytime. Okey, cukup dulu saudara-saudara. Minta maaf saya terlebih waktu sedikit, ambil masa, sebab cerita ni memang bagi saya bukan saya orang kata seronok cerita, tetapi saya bersemangat nak cerita pada you all ni, sebab saya tahu sangat-sangat apabila kita dalam keadaan kanser, kita masih lagi bersarangan. Maka bila kita bangun nanti, buktikan pada Allah yang kita itu kalau dipanjangkan umur, kalau Tuhan tak tarik umur kita, kita masih lagi boleh sujud, masih lagi boleh mengucapkan Alhamdulillah, masih lagi boleh bersyukur sampai sebenar-benarnya Tuhan tarik umur kita. Maka selagi itulah kita berlawan. Bak kata orang Iban, agi hidup, agi gelawan, lagi hidup, lagi lawan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.